Seterusnya kita tengok pula bagaimanakah peranan yang dimainkan oleh pemerintah dan rakyat yang mana ia berjaya memupuk semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat. Seperti mana yang kita tahu, patriotisme ini adalah merupakan perasaan cinta yang mendalam terhadap negara serta sanggup mempertahankan sejarah, bahasa, undang-undang, warisan dan juga budaya. Dan semangat patriotisme ini sebenarnya adalah nadi kepada kebebasan, kestabilan dan juga kemajuan sesebuah negara. Jadi semangat patriotisme ini adalah sangat penting untuk melahirkan sama ada pemimpin ataupun rakyat yang taat setia kepada negara dan sanggup berkorban demi negara yang tercinta. Jadi kita tengok apakah yang dilakukan oleh pemerintah untuk memupuk semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat di negara kita. Okey, yang pertama, pihak kerajaan menganjurkan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Pahlawan, yang mana ia adalah untuk menimbulkan rasa kecintaan ataupun untuk memupuk rasa cinta terhadap negara dalam diri masyarakat di negara kita. Dan selain itu, kerajaan juga mewajibkan mata pelajaran sejarah di sekolah sebagai mata pelajaran teras untuk melahirkan generasi yang peka terhadap sejarah negara. Sebab itulah kerajaan menjadikan subjek sejarah ini adalah sebagai subjek yang wajib semua pelajar lulus seperti mana subjek bahasa Melayu. Selain itu juga, kerajaan mengadakan kempen dan menerbitkan filem ataupun rencana untuk memupuk semangat patriotisme melalui pelbagai media. Biasanya kita dapat melihat kempen-kempen ini ditayangkan di televisyen, di radio dan sebagainya. Kita juga dapat melihat filem-filem yang menunjukkan perjuangan tentera dan sebagainya, yang mana ia adalah bertujuan untuk melahirkan semangat patriotisme dalam diri masyarakat, seperti contohnya cerita Sarjan Hasan, rencana-rencana hari ini dalam sejarah dan sebagainya. Okey, seterusnya kita tengok juga kerajaan memberikan pengiktirafan kepada rakyat Malaysia, terutamanya bagi mereka yang berjasa kepada negara, dengan mengabadikan nama mereka pada bangunan dan juga jalan. Okey, sebagai contoh, sebagaimana yang kita tahu, ramai mereka yang telah berjasa kepada negara telah diberi pengiktirafan oleh kerajaan Malaysia atas segala usaha dan juga sumbangan yang telah mereka berikan. Contohnya seperti Kanak-Anak Langkau yang mana telah memberi sumbangan yang besar kepada negara semasa komunis menyerang negara kita satu ketika dahulu. Begitu juga dengan tokoh-tokoh lain. Banyak kita dapat tengok ada macam tugu negara yang dibuat oleh pihak kerajaan untuk mengingati jasa-jasa yang telah dilakukan oleh tentera-tentera kita yang telah terkorban dalam memperjuangkan nama negara. Okey, seterusnya kita tengok, sekiranya rakyat telah menganjurkan pelbagai program, memberi pelbagai pengiktirafan, menganjurkan pelbagai kempen, menjadikan sejarah sebagai mata pelajaran wajib, kita sebagai rakyat, apa yang kita harus lakukan? Okey, paling kurang kita hendaklah menghormati lambang-lambang negara kita. Ada sesetengah pelajar, apakah yang dikatakan lambang-lambang negara pun mereka tidak kenal. Jadi hari ini cikgu akan terangkan apakah lambang-lambang negara. Okey, antara lambang negara ialah jalur gemilang, bendera yang selalu kita naikkan pada waktu pagi semasa di sekolah. Jata negara, yang kita tengok ada 2 ekor harimau tu. Begitu juga dengan lagu negaraku. Dan apabila kita sebagai rakyat Malaysia menghormati lambang-lambang negara ini tanpa mengira kaum, kita akan lebih bersemangat. Kita akan melihat bahawa pentingnya kita ini menjadi warga negara yang mempunyai semangat patriotisme. Selain itu, sebagai rakyat, kita hendaklah menyanjungi dan menghargai adat-adat dan juga warisan negara yang terdapat di negara kita. Kerana
Adat dan warisan negara ini akan membentuk jati diri kita supaya kita lebih cintakan negara kita. Selain itu, kita sebagai rakyat juga hendaklah meningkatkan imej negara dengan melakarkan kejayaan terutamanya dalam bidang pendidikan, sukan dan juga ekonomi. Kita boleh membawa nama baik negara kita dan mengangkat nama negara kita di persada antarabangsa. Tidak kiralah kita sebagai seorang pelajar ke, sama ada kita sebagai seorang ahli sukan ke, ataupun kita juga sebagai ahli ekonomi dan sebagainya. Jadi, sebagai contoh, kita melihat bagaimana Lee Chong Wei telah membawa nama negara kita di persada antarabangsa dalam bidang badminton. Begitu juga dengan tokoh-tokoh sukan yang lain seperti Nicole yang telah membawa nama negara kita dalam bidang squash di peringkat antarabangsa, yang mana negara kita dikenali dengan kehebatan dalam bidang tersebut disebabkan oleh peranan yang dimainkan oleh rakyat mengangkat nama negara ke persada antarabangsa. Selain itu, kita juga hendaklah menghargai tokoh-tokoh yang telah berjuang, yang telah berjasa kepada negara kita tanpa kita kira apakah kaum yang diwakili oleh mereka. Tidak semestinya kita sebagai orang Melayu, kita hanya menyanjung tokoh yang berjasa kepada negara kita, orang Melayu sahaja. Tapi kita hendaklah menghargai semua tokoh sebab mereka telah berjasa dan berjuang atas nama negara, bukan atas nama kaum atau juga atas nama kepentingan peribadi. Jadi, sebagai contoh, kita lihat tokoh-tokoh kemerdekaan yang mana mereka telah berjuang bersama-sama untuk membebaskan negara kita daripada cengkaman penjajah, dan mereka juga berusaha sedaya upaya untuk memastikan kedaulatan negara kita ini terus berkekalan sehinggalah dapat dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang. Okey, seterusnya kita lihat pula bagaimanakah peranan yang harus dimainkan oleh pemerintah dan rakyat ini berjaya mengukuhkan pertahanan negara. Okey, seperti mana yang cikgu beritahu sebelum ini, perkara yang berkaitan dengan pertahanan negara ini sangat penting kerana apabila negara kita kukuh dari segi pertahanannya, maka negara kita akan kekal berdaulat. Okey, seterusnya kita tengok dahulu apakah peranan yang telah dimainkan oleh pemerintah untuk memastikan pertahanan negara kita ini kekal berada. Okey, seterusnya kita tengok pula bagaimana peranan dimainkan oleh pemerintah dan rakyat dalam mengukuhkan pertahanan negara. Okey, sememangnya menjadi tanggungjawab kepada pemerintah dan rakyat untuk mempertahankan negara daripada ancaman musuh. Kerana apabila pertahanan negara kita kuat, sudah pastilah musuh tidak akan dapat menceroboh negara kita. Dan dengan ini, negara kita akan kekal berdaulat. Okey, kita tengok pula apakah peranan yang telah dimainkan oleh pemerintah untuk memastikan pertahanan negara kita berada dalam keadaan kukuh. Okey, yang pertama, kerajaan telah menggubal dasar dan juga undang-undang untuk melindungi keselamatan negara kita. Okey, selain itu, pemerintah juga telah mengadakan perjanjian pertahanan serta mengadakan latihan ketenteraan bersama-sama dengan negara-negara lain, terutamanya negara serantau dan juga negara-negara lain di peringkat antarabangsa. Okey, selain itu, pemerintah juga telah memodernkan aset ketenteraan. Okey, memodernkan. Okey, jadi kita tidaklah menggunakan peralatan-peralatan yang sudah ketinggalan zaman. Peralatan-peralatan yang sudah tidak efisien lagi dengan zaman sekarang. Jadi, kerajaan telah memastikan bahawa aset ketenteraan itu adalah yang terkini untuk memastikan pasukan pertahanan negara kita dapat dikukuhkan. Okey, seterusnya pihak pemerintah juga telah memastikan pasukan keselamatan sentiasa bersiap siaga untuk menghadapi semua cabaran, terutamanya cabaran-cabaran yang berlaku pada hari ini. Jadi apabila keempat-empat aspek ini diberi tumpuan oleh pemerintah, maka kita telah dapati bahawa keadaan pertahanan negara kita
pastinya akan berada dalam keadaan yang baik sekiranya pemerintah telah menjalankan tugasnya, menyediakan pelbagai kemudahan, merancang dasar dan juga undang-undang untuk melindungi keselamatan negara. Apakah peranan yang harus dimainkan oleh kita sebagai seorang rakyat untuk memastikan pertahanan negara kita berada di dalam keadaan yang kukuh? Okey, yang pertama, sebagai rakyat kita hendaklah peka kepada isu keselamatan negara. Contohnya, janganlah kita memberikan maklumat tentang pencerobohan, memberikan maklumat tentang sesuatu yang penting berkenaan dengan negara kita, kerana ia boleh menyebabkan kuasa luar menceroboh sempadan negara kita. Okey, selain itu, kita janganlah mengadakan kolaborasi dengan pihak luar yang boleh mengancam keselamatan negara dan juga kedaulatan negara kita. Jangan sesekali kita ada hubungan dengan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan untuk memusnahkan negara kita. Okey, selain itu, sebagai rakyat juga kita hendaklah menunjukkan sokongan kita kepada pihak pentadbir, pihak pemerintah, menunjukkan sokongan kita, rasa cinta kita kepada negara kita dengan menganggotai pasukan keselamatan. Dan sekiranya kita tidak mempunyai peluang ataupun tidak berminat untuk menjadi anggota pasukan keselamatan, kita juga boleh menjadi sukarelawan untuk mempertahankan negara. Contohnya seperti menyertai Jabatan Perkhidmatan Awam dan sebagainya. Okey, seterusnya kita juga sebagai rakyat hendaklah sanggup berkorban demi mempertahankan kedaulatan negara. Okey, dengan pengorbanan yang kita buat ini, kita sebagai rakyat Malaysia berharap negara kita berada dalam keadaan baik supaya generasi akan datang juga dapat hidup dalam keadaan aman dan damai pada masa hadapan. Okey, jadi jelaslah kepada kita di sini bahawa pemerintah dan rakyat sememangnya mempunyai tanggungjawab yang sama untuk mempertahankan negara daripada ancaman musuh. Okey, dan hari ini kita tahu bahawa pertahanan negara adalah sangat penting untuk mengekalkan kedaulatan negara. Jadi secara keseluruhannya, tidak kiralah kita membincangkan tentang pertahanan negara, tentang memupuk semangat patriotisme, tentang usaha mengekalkan perpaduan kaum, tentang kestabilan, tentang pentingnya mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Kita harus ingat bahawa keempat-empat elemen ini sekiranya mendapat sokongan daripada pemerintah dan rakyat, negara kita akan terus kekal berdaulat sampai bila-bila. Okey, seterusnya sebelum kita mengakhiri sesi pada kali ini, cikgu akan cikgu hendak minta kamu menjawab soalan yang terdapat, soalan yang ditunjukkan ini, iaitu soalan kebat, yang mana cikgu hendak kamu menjawab soalan ini. Buktikan hubungan pemerintah dan rakyat yang mantap mampu mengekalkan kedaulatan negara. Jadi markah untuk soalan ini ialah 6 markah. Okey, jadi cikgu hendak kamu jawab soalan tersebut dan hantarkan jawapan kamu kepada cikgu melalui aplikasi Telegram ataupun WhatsApp. Okey, jadi untuk itu, sehingga kita berjumpa lagi pada masa hadapan, cikgu ucapkan terima kasih dan selamat belajar.